buka website dipanggil investing.com. Semua nampak ke saya punya saya punya website investing.com ni? Nampak dekat sini investing.com. Alamak, warna color kuning tak cantik. Kita ambil color lain. Okey, kita buka investing.com dahulu. Di sini nampak tu. Semua nampak ke? Okey. Alright. So kita buka, semua nampak Nampak, alright. Kita akan pergi balik. Okay, di sini. So, apabila kita trade ataupun nak mula trading secara praktikal ataupun untuk starting apa-apa, step pertama untuk kita trade adalah kita pergi kepada bahagian news ni. Nampak tu? News tu. Dan selepas kita pergi kat bahagian news tu, kita pergi kepada economic calendar. Nampak tu news. Dan ada economic calendar di sini. Nampak tu? Okay, kita tekan. Kita buka pada new tab. Kita buka. Dan apabila di sini kita buka dan kita, alamak, lambat pula dia punya loading. Loading screen. Sekejap Kita suruh continue pula. Okey, kita tengok today dan hari ini. Oh, agak slow. Okey, dah buka dah apa sebenarnya? Okey, sekejap buka desktop site. Lagi cantik. Okey. Jadi, bila kita buka pada news dan economic calendar ni, kita kena pastikan yang pertama adalah kita tukar dia punya current time ni. Nampak saya buat arrow tu, warna kuning tu. Itu adalah current time yang patut kita tukar. Kita tukar pada plus 8.00. Maksudnya GMT Malaysia lah, waktu Malaysia. Jadi kita tukar dulu siap-siap. Di sini kita tukar pada waktu Malaysia. Kita tukar, Malaysia tak ada, sorry. Kita kena buka pada Singapura. So bila kita buka pada Singapura, sekarang ni kita tengok dulu waktu dia betul tak betul. Sekarang ni time dia adalah pukul 9.51. Tepat dengan kita punya timing. Kira kenalah, ngam lah tu orang kata. Jadi untuk hari ini, sebenarnya kalau kita tengok untuk sekarang, kita buka, kita scroll ke bawah, kita tengok dalam waktu sekarang ada lagi 8 minit dekat sini. Nampak tu? Ada lagi 8 minit di situ untuk bermulanya first USD punya news. USD punya news di situ. Tapi kita tengok lagi satu dekat sini, ada satu sahaja bintang. Bila satu sahaja bintang bermaksud dia punya kekuatan news tu tak kuat. So lagi 8 minit akan keluar news yang IBD, TIPP, Economic Optimism ni. So agak tak kuat lah. So boleh abaikan sahaja. Nampak tu. Lagi 37 minit pun sama news USD. Tak apa. Tak ada masalah dekat situ. Kita tengok pada pukul 11 malam pula ada pound punya news. So pukul 11 kejap lagi ada news pound. Jadi kita perlu berhati-hati sedikit dekat sini. Mungkin news ni contoh dia, bila harga naik ketika ada news pukul 11 malam, contoh pukul 11 malam, kita pukul 10 sekarang, contoh pukul 10 malam, harga naik, so bila harga naik, pukul 11 kemungkinan besar dia akan drop. Itu perangai news. So dia akan tengok pada responsif. Tak apa, saya akan cerita balik dia punya step by step macam mana berlakunya news dan macam mana dia memberi reaction bagi setiap news. Jadi sebelum tu, semua okey pasal news ni? Semua okey ke? Minta pendapat sikit. Semua okey ke? Kalau okey, tulis okey. Kita akan teruskan lagi. Alright, cantik. Jadi kalau tak ada apa, kita pergi terus kepada kita punya MetaTrader 4. So, semua dah nampak MetaTrader 4 saya ni? Semua nampak Okay, kalau nampak, tulis nampak. Okay, kita padam dulu. Okay, semua nampak. Alright. Alright, cantik. Jadi, sebelum tu saya nak tanya, ada tak yang dalam ni
yang belum pernah trade pakai Ichimoku? Pernah tak trade pakai Ichimoku? Ichimoku punya sistem trading. Ada ke? Ichimoku ataupun ada tak Ichimoku ataupun fractal minggu lepas? Tak pernah. Ada yang pernah ke pakai Ichimoku punya sistem? Sistem awan dipanggil. Minta respon sikit. Tak pernah. Yang lain? Kena minta pendapat juga ni. Belum pernah. Okey, majoriti belum pernah. Jadi malam ni saya akan cerita sedikit tentang Ichimoku. So Ichimoku ni ataupun awan, kita tengok macam mana step pertama untuk kita pakai Ichimoku ni. First kita buka dekat sini, nampak ni yang F ni ataupun untuk indikator kita tekan dan kita pergi dekat di sini nampak Ichimoku Kinko Hyo. Macam itulah dia punya ejaan dia. Di sini nama dia. So bila kita tekan dekat situ, tekan. Okey. Dan pertama sekali yang kita perlu buat adalah kita letak dekat yang kita pertama benda yang kita perlu lakukan adalah kita pergi dekat sini, nampak ada warna merah ni, dia default dia ataupun yang setting biasa dia. Kalau kita buka je ada setting, dia ada yang Tekasen, nampak Tekasen, ada Kijun Sen ni warna merah dan warna biru. Kita letak warna hitam sebab dalam belakang background kita hitam, so kita letak warna hitam. Kalau background warna putih, buat warna putih. Dan kita padam itu dahulu dan kita tekan yang ini pixel kita besarkan sikit dan kita tekan done. Okey, bila kita tekan done, nampak tak dia ada awan. Nampak awan tu? Ni awan. Nampak tu awan. Jadi siapa yang belum pernah tengok indikator ni ataupun siapa yang pernah tengok, boleh tak audience kita ataupun participant kita pada malam ini bagi tahu sedikit. Ada tak yang pernah tengok bab Ichimoku ni? Awan nano belum lagi. Alright, jadi semua belum lagi Okay, saya akan cerita sedikit nak pakai Ichimoku ni. Kalau ikutkan sistem Ichimoku ni, dia agak ramai yang tak pandai, tak reti sangat pakai. Dia simple sahaja. Okay, rule pertama untuk Ichimoku adalah kita lihat pada awan ini dahulu. Nampak tu? Ada awan tu. Ni awan. Nampak tu? Awan dia dan ini line hijau. Okay, cerita pasal awan dahulu. Awan ni nombor satu. Bila kita tengok pada awan ni, kita lihat kedudukan candlestick dan awan itu dahulu. Contohnya macam sekarang. Kita lihat di sini. Kita tengok paling kanan. First ingat rule pertama dalam trading kita tengok yang paling kanan dahulu. Dan kita lihat kedudukan candlestick dan awan. Jadi kita lihat sekarang candlestick berada di atas awan, betul? Berada di atas awan. Jadi bila candlestick berada di atas awan, bermaksud dia nak naik ataupun dia uptrend. Dia uptrend. Dia uptrend kalau candlestick berada di atas awan. Manakala kalau candlestick di bawah awan, kalau contoh kita buka H1, tengok paling kanan. Okey, kalau kanan ni sekali, kita tengok candlestick tu berada di dalam awan. Kalau berada di dalam awan, abaikan sahaja. Kita perlu cari candlestick berada di atas ataupun bawah awan sahaja. Contoh dekat sini, lihat sini, ini awan dan di sini candlestick. Bermaksud dia jadi downtrend. Itu maksud dia. Faham Ini cerita pasal awan sahaja dahulu. So kita buka macam sekarang H4. Okay, H4 ataupun kita buka daily lah, senang. Daily ni siapa boleh beritahu apa trend dia mengikut ilmu awan yang kita belajar tadi? Siapa boleh cakap? Siapa boleh beritahu? Siapa boleh bagi tahu? Macam sekarang kita tengok dekat sini menunjukkan candlestick berada di atas awan. Ni awan dan ini candlestick. Bermaksud dia uptrend. Itu maksudnya kalau pakai Ichimoku punya sistem. Macam mana kita nak faham. So kita buka pair lain. Contoh pair lain.
adalah seperti di sini. Kita buka pair AUD USD. Okay, AUD USD kita buka dan kita lihat dekat sini H4 sebagai contoh. Okey, macam sekarang apa kita lihat di paling kanan sekali. Apa cerita di paling kanan sekali adalah candlestick sekarang ni di bawah awan. Betul. So maksudnya dia down trend. Itulah secara sekali imbas sekali kita tengok. Itulah cara kita nak trade ataupun nak tahu kedudukan trend dalam memakai Ichimoku. Jadi semua faham ke berkenaan apa yang baru saya jelaskan tadi? Berkenaan macam mana kita nak tengok? Okey. Semua jelas faham Ada yang tak faham ke? Ataupun perlu saya ulang lagi sekali? Jelas. Alright, cantik. Jadi, itu yang pertama. Jadi yang kedua pula, kita nak tengok dekat sini. Kita tukar dulu color ni lah. Span ni, kita tukar warna putih. Okey, nampak dekat warna putih ni, kita tengok line putih ni. Line putih ni, nampak? Line putih yang kita ada ni. Line putih ni ada macam ni, macam ni. Sebenarnya line putih ni adalah gambaran candlestick punya pattern di sini. Sebenarnya benda yang sama. Benda yang sama, cuma dia lambatkan, dia letak ke belakang. Sebab tu rupa lebih kurang. So apa benda maksudnya yang kita tengok dekat sini? Ini adalah pergerakan line chart ataupun harga yang di sebelum ini. So apa function guna benda Allah ni? Adalah lebih kepada kita nak tengok support dan resistance kita. Kita nak beli pada harga rendah ataupun tinggi menggunakan line ni. Okay, saya akan cerita sedikit macam mana nak guna line ni. Yang pertama sekali, bila kita tengok dekat sini, kita lihat dekat sini sebagai contoh. Nampak line tu? Line merah saya buat tu. So line merah ni adalah lebih kepada cara kita nak tahu support atau resistance dia. Kita tengok, kita zoom sikit. Okay. Kita tukar dulu lah line merah ni. Banyak sangat merah pun dalam chart ni. Tukar warna pink lah. Kita buat warna pink, kita buat pixel besar sikit dan jadilah warna pink. So perhatikan yang kita tengok dekat sini. Dia ada V dan dia ada V terbalik. Betul? So V biasa tu, ia adalah, maksudnya di sini adalah harga terendah ataupun support dia. Kalau V dia ke atas, bermaksud dia adalah resistance ataupun harga tertinggi dia. Itu maksud dia. So macam mana kita nak guna benda ni adalah lebih kepada pertama sekali kita tengok paling kanan. Kita tentukan trend dahulu. Tapi contohnya macam sekarang, di sini adalah downtrend. Kita tengok sekilas je, downtrend sekarang ni, downtrend. So bila downtrend, kita mencari sell, betul? So bila kita mencari sell, apa yang perlu kita buat adalah kita letak je line ni di tempat yang paling, maksudnya tempat mana dipecah resistance sebelum ini. Ataupun kita letak saja di resistance harga tertinggi sebelum ini. Nampak tu. So kenapa saya letak di situ? Disebabkan ada situ, nampak tu. Ada V terbalik tu dekat situ. So kalau dia dah jadi downtrend, kita cari hanya pada V terbalik tu. Sini ada satu paling dekat. So saya letak di situ tempat untuk saya sell selepas ini sebagai contoh. Itulah cara kita nak menggunakan line putih ni. Line putih ni untuk menandakan harga tertinggi atau terendah semasa. Okey. Sebagai contoh, kita lihat dekat sini. Untuk pergerakan market sekarang, kita tengok pada time frame contoh 15 minit. Okey, contoh 15 minit saya tunjuk sikit cara dia lah. So harga di sini, betul. So bila harga dekat sini, kita perlu lihat di manakah yang ada lekuk atas macam ni. Sebab itu adalah V terbalik tu bermaksud resistance atau harga tertinggi. Jadi kita lihat ada di sini, betul? Bila kita lihat di situ ada satu, kita ambil dan kita letak
Di situ. Nampak? Yes. So, nampak tu? Line tu. Okay. Kita lihat di sini ada satu. So, bila kita lihat di situ ada satu, maksudnya di sinilah tempat kita akan sell. Faham tak? Disebabkan downtrend tadi. Okay. Siapa yang tak faham dengan apa yang baru saya jelaskan tadi? Dia agak simple lah. Cuma nak kena praktis sikit. Faham ke? Sebelum tu? Minta respon sikit semua. Jelas dan faham. Okey. Alright. Jadi, sebagai contoh, saya buka cerita sistem dia. Sistem kita nak pakai. Sebagai contoh, sistem kita nak pakai. Pertama sekali, kita perlu lihat pada saya nak tanya majority dalam ni. Kebanyakannya semua pakai time frame berapa? Time frame pertama tu. Ni selalu saya cerita dalam trading. Kita perlu ada dua time frame untuk trend dahulu. T1 dan T2. Trend 1 dan trend 2. Apa time frame yang kita pakai untuk time frame 1 dan untuk time frame 2? Trend 1 dan trend 2. Kita kena tentukan dulu. Sebagai contoh, saya buka H4 sebagai trend 1 saya. Contoh H4 trend 1 saya. Dan saya letak dulu H4. Tekan H4. Trend saya untuk H4 adalah downtrend. Berdasarkan apa? Berdasarkan di sini paling kanan menunjukkan dia bawah awan. So, dia jadi downtrend. Jadi, selepas tu, kita buka H1 pula. Apa cerita dekat kanan ni? Okay, kita tengok yang kanan. Yang kanan pula menunjukkan dia dalam awan. Jadi, trend 1 tadi downtrend. Trend 2 kita, trend 1 di H4. Trend 2 di H1. So, trend 2 kita dalam awan maksudnya dia tak ada penentuan. Maksudnya tak ada downtrend ataupun uptrend. Dia sideways. So, dalam cerita ni tak boleh pakai. Maksudnya kita tak boleh trade kalau macam ni. Sebab apa tak boleh trade? Kita kena sama. Dua benda tu sama. Contoh USD JPY. Contoh. Kita buka USD JPY. Kita buka H4 dulu. Apa trend dia? Trend dia adalah uptrend. Disebabkan yang paling kanan ni menunjukkan candlestick berada di atas awan. So maksudnya uptrend. Jadi bila di situ uptrend, kita buka H1 pula. H1 tiada penentuan yang maksudnya tak ada yang clear. Clear signal tu tak ada. Tak clear lah. Sebab dia dalam awan. So trend 1 kita H4 uptrend. Trend 2 kita di H1 tak ada trend. So bila tak ada trend, maksudnya sideways, kita belum ada confirmation untuk buy. Tapi kalau kita pakai ilmu impulsif, dia masih lagi uptrend. Tak apa, kita cerita dulu pasal Ichimoku punya sistem dulu. Weekly and daily. Okey, yang lain? Yang lain faham ke apa saya explain? Jadi saya akan cerita, saya akan tunjuk praktikal dia macam mana kita nak guna ilmu ni. Biar saya buat dulu Kita buka GU pula. GU kita buka H4 dulu. H4 uptrend. Sebab apa? Sebab tadi candlestick berada di atas awan. So ia uptrend. Jadi H1 pula downtrend. So kita tengok trend 1 kita H4. Trend 2 kita H1. So terbalik. Trend H4 uptrend. H1 downtrend. Tak boleh. Dia kena dua-dua sama. Uptrend dan uptrend. Baru kita boleh trade. Baru kuat kita ikut signal. Jadi kita tukar lagi. Kita buka pair lain yang cantik sikit. USD CHF. UCAD tu saya tengah melakukan swing. So H4 kita tengok uptrend dan H1 pula downtrend. Terbalik juga. Kita cari lagi yang mana ada contoh kita buka lain. CFD market, CAD JPY, Euro Australia, Euro Japanese Yen, GA, GG, GCAD, NJ,
CFD, apa kita ada CFD, Brent crude oil, WTI, US stock pun ada, pre-metal. Okay, kita buka dulu minyak WTI. Kita buka WTI minyak, kita buka H4 dulu. H4 uptrend, okay, cantik. Sebab apa uptrend? Awan dan candlestick, penunjuk dia maksudnya candlestick berada di atas awan, bermaksud uptrend. Selagi semakin jauh, ni tips semakin jauh awan dengan candlestick bermaksud lagi kuat dia punya trend. Itu tips. Dan selepas tu kita buka H1 pun uptrend juga. Okey, cantik. Jadi bila dah uptrend dua-dua kan, di sini uptrend maksudnya trend 1 H4 uptrend, trend 2 H1 pun uptrend. Cantik. Jadi kita nak buy, kita buka 15 minit contoh. Okey, 15 minit. First kita tengok apa yang terjadi di dalam market. Kita dah tahu trend 1, trend 2, kita nak buy, dah confirm. Kita tengok dekat sini candlestick dah apa jadi dekat sini. Di sini kita lihat ada apa, iaitu harga turun dekat sini. Dia turun dekat lekuk sini, nampak tu ada V tu. Maksudnya lekuk yang paling dekat sini dia dah sampai dah pun dan tak lepas. Bila dia tak lepas, bermaksud apa maksud dia? Maksud dia nak naik. Di sinilah kita nak beli. Dia dah jatuh dah tempat kita nak beli tu. So apa salahnya kita buy kejap lagi. Sebelum tu kita ada floating petang tadi ada lagi floating Kita tengok GA. Untuk live trade petang tadi GA masih lagi buy. Sekejap Okay, belum kena TP ke GA tu? Minta ni sikit, respon sikit. GA tu berapa TP dia? Saya pun tak sure petang tadi. Tak respon sikit semua. Hello. Ada lagi tak semua ni? Senyap je. Hello. Testing, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, ada pula yang reply. Tak sempat entry. Jap, belum tak sempat masuk lagi tadi. Okey. So ada yang dah masuk ke belum? GA tu. Siapa boleh beritahu? GA tu. Ada yang dah masuk ke? TP 1.8329. 8329 8329. Oi lah, jauh lagi ni. Ada beberapa jam lagi lah memang akan naik. Okey, tak apa, kita biarkan. Tapi ini bagi siapa yang belum entry, boleh ikut saya malam ni. Boleh follow untuk kita trade kita punya oil punya position ni. Nampak tu? Oil position, H4 uptrend. Untuk daily pula, apa cerita? Masih lagi naik. H4 uptrend dan H1 pun tengah uptrend. Jadi, kita tengok 15 minit. Apa cerita kita? 15 minit belum ada menandakan engulfing ataupun penunjuk dia engulfing dekat sini. Kita biar dulu. Sambil tu GA pula. Oil ni kita tunggu lagi 3 minit. Kita tengok apa jadi pada market. Sebelum tu kita tengok pair lain. GJ ke? Untuk GJ, apa cerita GJ? H4 apa trend dia? Trend dia uptrend. Disebabkan macam kita cakap tadi, candlestick berada di atas awan. Nampak tu. Dan kita tengok pada H1 pula. Terbalik. So H1 bawah awan, so tak berapa cantik dekat sini. Kita kena dua yang sama. Tengok lain GCAT ke H4, apa cerita H4? H4 uptrend. Manakala H1 baru nak jadi uptrend, nampak gaya. Kita biar dulu. So apa yang saya nampak selain daripada tu, kita ambil EJ pula. Kita tengok EJ. Okay, EJ, apa trend dia? H4 uptrend, H1. Kalau ikutkan trend H4 uptrend, H1 downtrend, 15 minit downtrend.
So dia agak bercelaru dia punya trend dia. Yalah, betul lah tu apa yang saya nampak. So yang clear mengikut SOP, diikut SOP kena ikut SOP yang kita ada ni. H4 apa trend dia untuk AUD NZD downtrend, H1 uptrend pula, so tak jadi. Kita kena ikut dua-dua sama. Kita buka WTI lah tadi. WTI ni apa cerita? H4 uptrend, H1 uptrend dan 15 minit. Tengah tunggu apa jadi selepas ini dalam market ni. Kita tengok sekarang ni boleh tak boleh dia melepasi paras 68.03 ni. Kalau tak lepas juga baru kita buy. Okey, boleh yang semua? Saya masuk. Okey, tak apa. Kita tunggu dulu, Kita tengok apa cerita WTI ni dalam masa 1 minit lagi, 10 suku je sebentar lagi. Sebelum tu saya nak tanya, ada tak yang belum faham tentang apa yang saya baru bagi tahu ni? Boleh tak? Saya unmute dulu semua. Kita tengok dulu. Boleh. Okey, so dah boleh unmute dan boleh bercakap dengan saya kalau tak faham. Boleh tanya. Pair NZD Canada. Cikgu, tengok. Alright. Kita tengok NZD Canada NZD Canada. Okey. Ikut boleh belajar step ni step by step. Saya buat slow-slow. First, kita buka dulu suggestion daripada peminat kita NZD Canada. Kita buka H4 downtrend dan H1 apa cerita H1? H1 pun downtrend, H4 downtrend, H1 pun downtrend. Okey, menarik. Ini menarik. So kita nak entry, kita dah pastikan dua time frame tu downtrend, H4 dan H1 dah downtrend, setuju, maksudnya kuat. Tengok 15 minit. Lagi cantik, menarik. Baguslah peminat kita malam ni. Kan, memberi suggestion yang bagus. So, saya rasa kalau kita tengok daripada sini memang boleh untuk sell. The daily, memang downtrend yang kuat lah cerita dia. So kita tengok last, kita tengok untuk sharpkan entry kita lagi. Okay. So saya setuju dengan peminat kita punya suggestion. Kita trade NZD Canada. NZD Canada, kenapa kita trade? Ingat balik, step pertama adalah kita tengok H4. Disebabkan di sini ada downtrend. Ini downtrend. Simple. Disebabkan downtrend, sebab tu kita nak sell untuk time frame H4. Dan untuk menguatkan penunjuk downtrend kita buka time frame H1 pun sama downtrend di sini. Nampak tu? Di sini downtrend. Dan untuk kita sell, kita perlu cari time harga tertinggi di 15 minit. Kita tengok dekat sini. 15 minit, pastikan kita kena tengok yang sebelah kiri dia. Apa-apa pun sebelah kiri, kita melihat ada tak lekuk yang V terbalik. So bila ada V terbalik tu dekat situ, kita menggunakan, kita letak je line dan kita lihat dekat sini beberapa kali dia cuba lepas, V tu tak lepas-lepas. Nampak tu? Dia tak, maksudnya sekarang ni kalau kita ikutkan V tu memang dia tak lepas-lepas lah. Kalau nampak sini kan. Ya, kita cantikkan sikit area situ. Kita ambil satu lagi di bahagian jarum dia. Nampak tu? Bila di bahagian jarum, ni V ni, sebenarnya dia ambil dekat sini. So harga sekarang dekat sini. So kita tengok harga tak melepasi line yang kita tanda tu. So bila tak lepas, maksudnya kita nak sell lah. So bila kita nak sell, apa yang kita perlu buat adalah lebih kepada standby sahaja. Okey, sekarang ni saya rasa dah boleh nak masuk sell. Siapa nak start live trade? Kalau nak start, boleh start. Siapa yang ada position tu tadi, GBP AUD, just biar, cuma jaga MM. Jadi masuk satu je untuk menjaga money management kita malam ini. Siapa dah ready untuk live trade? Siapa dah ready, tulis ready. Tulis start. Kita ada lebih kurang, berapa ramai ni? Kita ada lebih kurang 22 orang. Tolak saya dengan Brother Jans, ada 20 orang. Saya nak lebih kurang
Semua jugalah tulis start. Tulislah start. Bagi semangat sikit. Kita nak ramai-ramai trade ni. Trade berjemaah ni. Come on brothers. Kita brotherhood. Okay, yang lain start. Alright, start ready. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang. Yang lain start. Ada ramai lagi ni. Azhari ada. Abang semua jenis. Ramai-ramai semua ada ni. Nashrik pun ada. Abang Jojo pun ada. Start, go. Alright, cantik. Jadi, kita akan trade untuk NZD Canada mulai sekarang. Okay. Semua follow persoalan lot size. Kita kecilkan lot size. Kita ambil moderate punya lot size. Dan saya sell dengan mula kiraan 1, 2 dan 3. Saya sell sekarang NZD USD. Nampak tu? Saya dah start sell. Saya dah start masuk sell. Siapa yang dah masuk sekali, tolong tulis. Saya join. Tulis. Saya join. Semua terus senyap. Terus masuk ni. NZD Canada Jangan silap mata wang. NZD Canadian Dollar. Okay, semua dah masuk Dah masuk, join. Bismillah. Alright. Yang lain join. Okay. Jadi bila kita dah masuk dekat sini, second thing is kita nak cari take profit dia. Take profit. So disebabkan kita tak nak jauh-jauh sangat, saya nak bagi example sikit macam mana kita nak cari take profit dia. Pertama sekali kita ambil buat line kuning. Kita pakai Ichimoku juga untuk buat dia punya take profit. Kita tengok dekat sini. Tukar color. Color kuning lah. Kita ambil kuning. Okey. Jadi dekat sini kita dah sell. Okey, kita dah sell disebabkan tak lepas ini. Okey, sekarang ni kalau kita nak cari take profit ataupun hala tuju dia, kita perlu cari tempat yang ada seperti ini. V pula. Tadi kita nak sell, kita ambil tempat yang ada V terbalik. Sekarang ni kalau nak cari tempat dia, destinasi dia menuju, kita cari yang ada V paling dekat. So sini pun boleh, nampak tu? Ataupun sini pun boleh. Kita ambil dekat situ pun boleh, tapi dekat sangat. Kita ambil yang jauh sikit di sini. So bila di situ, saya ambil dan saya letak di situ. Alright. So bila di situ, nampak? Itu adalah take profit dia. Nampak tu? Situ adalah take profit dia di situ. So apa-apa pun biar dia jatuh sampai harga tersebut. Harga dia adalah, perhatikan saya punya screen. Saya akan beritahu harga dia 0.87135. Tolong siapa-siapa tulis dalam chat untuk harga tersebut. 0.87135. Itu harga kita punya exit. Maksudnya kita sell. Exit point dia adalah di sini. Jadi untuk stop loss nanti saya akan bagi tahu dalam group. Tolong ambilkan harga tu. Dan kita tengok H1. Memang menarik dia punya tempat untuk sell ni. Agak menarik lah. So kita tengok semua masih lagi downtrend. Time frame besar pun kita tengok pun masih downtrend. Jadi Jadi saya rasa itu kita biar je untuk dia sampai tempat tu. Siapa dah tuliskan tolong tengok 0.7135. Sesah. Alright, cantik.